Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingin nak bedah buku saya. Novel terbaru saya, novel solo terbaru saya, yakni bertajuk Tujuh Kematian. Nampak tak? Tujuh Kematian. Ini nama saya, Dino Azam. Novel Tujuh Kematian ini merupakan novel ketujuh saya, novel ketujuh solo saya. Sebelum ini saya telah menghasilkan beberapa karya, termasuk novelet, cerpen dan juga beberapa buah puisi. Dan sebenarnya puisi tak banyak tau. Saya lebih fokus kepada novel, cerpen dan juga novelet. Saya ingin cut sikit-sikit saja. Saya nak tunjuk kepada semua. Karya Tujuh Kematian ini merupakan himpunan tujuh khadam yang diseru oleh yang dicari dan diseru oleh manusia yang mempunyai kepentingan peribadi. Dia orang nak jadi kaya, dia orang nak jadi ahli politik terkenal, dia orang nak jadi bos ataupun segala-galanya. Orang kata nak beraja di mata pekerja-pekerjanya, orang-orang bawahan dia. Dia mencari khadam ini untuk berlawan dengan musuh-musuhnya. Jadi idea ni datang dari kisah yang saya sendiri dengar. Ada ura-ura dari sebuah negara. Setiap kali ada orang kata pilihan raya yang melibatkan orang kata berlawanan antara beberapa penjuru. Percaya atau tidak, dia orang ni bukan sahaja menabur duit untuk jadi orang kata melobi atau menaikkan diri dia orang, tapi kadang-kadang tu dia orang menggunakan ilmu hitam ataupun ilmu gaib ni untuk memberi orang kata mojo ataupun luck kepada dia orang. Saya buat rujukan sampai orang kata bukan di negara kita lah kan. Saya buat rujukan tentang kisah ni lah, kisah tentang orang-orang ahli-ahli politik ni mencari khadam untuk dijadikan sebagai yang kata pendamping dan kekuatan kepada mereka semua agar dipilih dan disayangi oleh rakyat dan orang kata agar menang dalam pilihan raya. Ini benar, ini terjadi benar. Saya buat rujukan di sekitar orang kata arwah abang saya pun pernah bercerita di sebuah negara yang bukan Malaysia, demi Allah bukan Malaysia. Kalau ada kat Malaysia pun saya pun tak tahu. Jadi dia buat rujuk, dia bercerita tentang kisah ini kepada saya lah kan. Memang ada ahli politik sanggup bersekongkol dengan khadam-khadam orang kata sebagai mencari dengan pawang-pawang, dengan bomoh-bomoh untuk mendapatkan kekuatan dari segi kekebalan, dari segi orang kata orang minat kat dia orang, jatuh minat semula kan. Itu ilham yang saya dapat. Jadi bila saya dapat ilham tu, memang benar ada ahli-ahli politik menggunakan khidmat benda makhluk halus sebagai orang kata pelaris diri. Senang cakap pelaris diri. Okey, dia boleh menang, mudah dapat job, mudah dapat projek kan. Ini berlaku di negara jiran lah, saya tak nak sebut lah. Okey. Cuma ilham itu muncul sewaktu saya menyiapkan novel Marina, tak salah saya. Jadi bila ilham tu muncul, saya pun orang kata nekat lah nak kumpul beberapa karakter dalam novel-novel saya dan orang kata dimasukkan ke dalam novel Tujuh Kematian. Okey, saya sebut satu persatu khadam. Kalau saya sebut khadam-khadam ni kepada pembaca novel saya, mungkin kenal. Okey, saya sebut 7 ekor khadam. Okey, yang pertama, khadam ini diberi nama Datuk Osman. Khadam yang menjaga harta, Datuk Osman. Tahu kan? Dari novel mana? Hingga Hujung Waktu. Novel Hingga Hujung Waktu tahun 2011 bulan November, saya ingat lagi. 2011 bulan November karya ini diterbitkan. Okey. Itu karya pertama saya, Datuk Osman.
Khadam kedua pula, kalau masih ingat, dalam novel Manuscript, Lucy nama dia. Lucy, okey. Wanita Cina. Dia panggil khadam pelaris diri, khadam cinta. Okey. Manuscript tak salah saya 2000 berapa saya tengok. Dalam novel ni ada biodata saya. Biodata penulis. Kat sini ada beberapa novel yang saya tulis, termasuk novelet dan juga cerpen. Manuscript ditulis pada tahun 2016. Okey, 2016. Itu khadam yang kedua. Khadam ketiga, Silirwati. Khadam wanita sihir. Lebih kepada khadam yang menjaga, orang kata memberi kekebalan, sukar untuk mati, sukar untuk tewas. Khadam yang ketiga merupakan khadam yang asalnya karakter dari novel Marina 2017. Itu Silirwati. Semua orang tahu kan Silirwati, wanita sihir yang susah nak mati. Itu kisah benar Tapi saya twist sikit, cuba larikan sikit dari kisah benar, takut orang kata memudarat diri sendiri tahu. Kalau saya penulis seram. Bila saya buat cerita yang kisah benar, kadang-kadang tu benda-benda ni datang sendiri tau. Jadi saya cuba nak jauhkan perkara yang tidak diingini berlaku. Okey, itu Silirwati. Okey, khadam yang keempat tak ada dalam novel saya, tapi saya buat rujukan tentang hadirnya jin. Yakni orang kita dipanggil sebagai hantu galah lah. Hantu galah ataupun hantu tinggi. Hantu panjang pun ia juga. Hantu galah, hantu tinggi, hantu panjang. Tapi orang Jawa, Sulawesi ataupun Jawa Timur, Jawa Barat, dia memanggil sebagai nama hantu longgar. Dia khadam untuk transportation lah. Senang cakap transportation. Khadam kepada si ahli korporat ini untuk lekas sampai, selamat sampai ke destinasi tanpa bersusah payah. Jadi khadam ni panggil hantu tinggi. Dia punya langkahan ni pun sekejap je. Sekali langkah, 2-3 langkah sampai ke tempat destinasinya. Okey, khadam yang kelima, ini memang khadam berat juga. Saya pun seram kalau nak sebut malam-malam tau. Tapi saya sebut di siang hari, sebab ni waktu siang hari. Saya sebutlah. Khadam tu diberi nama sebagai Permaisuri Langsuir. Okay. Permaisuri Langsuir ni berbeza dengan Langsuir-Langsuir yang kita tengok dekat orang terjah seekers ke apa ke semua, berbeza. Dia pemakaian dia pun berbeza, segala berbeza. Okey, itu saya terangkan kemudian. Saya nak terangkan tentang khadam dulu. Permaisuri Langsuir ini keistimewaan dia nak bagi semua orang jatuh sayang kepada si pemiliknya. Yakni khadam ni memberikan kasih sayang, rasa cemburu, rasa sayang, dan orang kata tak puas memandang lah. Macam tu. Jadi khadam ini diberikan sebagai khadam yang kelima yang akan menjaga tuan dia, iaitu dalam novel Tujuh Kematian ni tuan dia bernama Datuk Bakhtar. Okey, saya baca khadam sinopsis ni kemudian ya, saya sebut khadam-khadam dulu. Dan khadam yang keenam pula merupakan ruh yang baik. Lain sikit. Kenapa? Khadam keenam ni saya tak nak reveal awal-awal, dia merupakan ruh yang baik. Ruh yang menjaga tuan dia, setia dan juga berkorban apa saja. Itu ruh yang ada dalam novel Tujuh Kematian. Okay. Senang cerita baca lah. Baca lah khadam ke-6 dia apa dia. Dan khadam terakhir, khadam ini menguasai keseluruh kebolehan-kebolehan yang ada pada ke-6 khadam. Yakni boleh saya sebut lah. Kalau saya sebut pun mungkin followers saya mungkin kenal kot. Okey, nama asalnya Ariga. Dia asalnya manusia. Dia memuja bukan Allah. Dia memuja makhluk Allah sebagai Tuhannya. Akhirnya dia terbunuh, dia mati dan dibangkitkan semula
menjadi pengikut iblis. Itu kadam ketujuh. Okey, kadam ketujuh ni paling jahat. Paling seram, jahat dan kejam. Ada dalam novel ni saya ceritakan, kadam ketujuh perlu dibangkitkan apabila lengkap ke-6 kadam. Okey. Itu kisah 7 ekor kadam yang ada dalam novel ni. Kenapa ianya, bagaimana ianya orang kata nak dapatkan kadam-kadam tu, saya ceritakan. Bagaimana cara-caranya saya ceritakan. Okey, saya baca sinopsis 7 kematian. Saya baca sikit je lah. Datuk Makhtar sanggup bersekongkol dengan iblis dan syaitan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Demi membalas dendam, dia perlu melengkapkan 7 kematian yang berlainan sifat dan kekuatan. Namun begitu, Datuk Makhtar tidak menyedari dirinya bakal membangkitkan satu makhluk yang amat jahat dan kejam di atas dunia. Pertumpahan darah yang amat dahsyat bakal berlaku sekiranya makhluk hitam itu dihidupkan semula. Okey, di belakang novel ni ada sinopsis 7 kematian. Juga diberi rating untuk rating ini diberikan oleh editor-editor dan juga orang kata pembaca-pembaca khas di buku Prima. Dia orang biasanya editor lah, biasanya editor yang bagi. Biar saya baca ratingnya ya. 30% sedih, 50% untuk family, keluarga, 60% takut dan seram, dan 70% konflik, berat konflik. Kisah ini juga merupakan saya bercerita tentang makhluk yang kejam lah, makhluk yang jahat lah, paling jahat di muka bumi lah mungkin lah paling jahat mungkin lah. Okay. Makhluk ini diberi nama Ifrit. Okay, mukadimah pun ada saya ceritakan yang saya ambil dari Al-Quran tentang Ifrit. Kita baca ya. Ifrit dianggap sebagai jin kelas atasan yang memiliki kemampuan menguasai anak Adam di atas muka bumi. Makhluk itu mampu membuatkan manusia menjadi lalai dan dengan segala pujuk dan rayunya, membangkitkan segala kejahatan di dalam perut bumi sehingga membunuh kebaikan dalam diri manusia itu sendiri. Makhluk ini mampu membawa manusia menjadi ahli neraka yang paling dahsyat. Ketika hari akhir tiba, kejatuhan umat manusia akibat membiarkan diri mereka terpedaya dan dipergunakan oleh makhluk derhaka itu bakal menderita di lubuk neraka jahanam. Oh, kejam, takut deh. Kita baca sikit singkatan ayat Al-Quran dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya aku berlindung daripada syaitan yang direjam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di mana sahaja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Memang saya ada selitkan potongan ayat Quran dalam ni untuk dijadikan sebagai tauladan dan sempadan kepada para pembaca. Okey, tak ada apa-apa yang saya nak review lagi, bedah buku. Cuma saya cakapkan buku ni boleh didapatkan di Shopee. Maju dah sekarang, boleh order online Shopee. Ataupun boleh order online dengan Karangcraft Mall, dealer-dealer novel. Setakat ni sepatutnya dah ada di kedai-kedai buku sebab dia terbit bulan 4. Tapi disebabkan orang kata PKP dan juga COVID-19, karya ini terpaksa di hold, dikilang dahulu. Dan selepas PKP barulah tak salah saya bulan 6 atau bulan 5 lepas, barulah karya ini bulan 5 tak sampai, bulan 6 barulah karya ini dicetak dan juga dibuka online. Setakat ni buku ni tak ada di pasar buku lagi. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada, tolong beritahu kat saya lah, sebab saya tengok kat kedai buku tak ada lagi. Jadi boleh order online dengan Shopee, dengan Karangcraft Mall, dengan saya pun boleh. Tapi dengan saya terhad
Saya tak banyak sangat orang kata stok dengan saya. Saya terpaksa order dengan Karang Craft juga. Tapi nak autograf saya boleh je. Okey, juga dengan dealer-dealer novel yang selalu menjual novel-novel saya. Jadi ringkasan saya nak cakap dekat sini, belilah novel saya. Tolonglah beli novel saya. Saya dah setahun tak ada novel. Setahun saya tak ada novel. Novel yang terakhir tahun 2018, tajuk dia Topeng Berdarah. Saya ambil Topeng Berdarah tu Oh, kejap. Okey. Ni Topeng Berdarah je. Novel tak ada dalam tangan saya. Novel dah habis stok. Novel Topeng Berdarah dah habis stok. Okeylah Topeng Berdarah. Saya buat topeng ni semata-mata nak photoshoot lah gitu di Karang Craft. Saya lukis semua kan. Alhamdulillah Topeng Berdarah dapat sambutan luar biasa. Tetapi selepas novel 7 Kematian keluar, novel 7 Kematian mengatasi rekod jualan Topeng Berdarah saya. Saya terkejut juga. Mungkin ramai yang menunggu saya menghasilkan novel saya selepas tahun saya tak ada novel. 2019 saya kering, tak ada novel langsung, tak ada karya langsung. Saya macam buntu, writer's block teruk. Jadi 2020 keluarnya 7 Kematian. Tapi sayangnya, patutnya ianya dilancarkan di Pesta Buku Antarabangsa. Tetapi sayangnya, negara kita, dunia umumnya diserang oleh COVID-19. Jadi terpaksalah tangguh. Nak tak nak, selepas COVID juga karya ini diterbitkan. Okey, untuk penamat video ni, saya baca sedikitlah blurb yang saya tulis kat sini. Kematian hanyalah satu permulaan. Review. Saya ada terima 3-4 review tentang novel ni di laman sosial Facebook, di Instagram, kadang-kadang di komen-komen kan, di WhatsApp pun ada. Rata-ratanya berpuas hati. Kalau 5 orang pembaca, 4.9 memilih 5 bintang. Yang satu tu 4 bintang. Mungkin dia tak kena dengan jiwa dia ke apa ke. 4 bintang setengah dia cakap. 4 bintang setengah tu 4 bintang point 8 macam tu lah. Dia tak boleh bagi 5 sebab ada part-part yang dia tak kena ke apa ke. Tapi overall strong. Rating yang diberikan strong. Buku ni tak ada lagi di Goodreads. Kalau para pembaca yang rajin nak up di Goodreads, nak upload buku ni di Goodreads, saya alu-alukan. And then berilah beberapa bintang nak bagi pun, saya tak kisah. 1 bintang pun ramai yang bagi. Karya-karya saya yang lepas ramai yang bagi 1 bintang. Saya tak marah. Itu persepsi masing-masing. Ada yang juga psikologi mind dia orang nak jatuhkan penulis ke apa ke tak tahu. Tak logik ke 1 bintang novel. Kalau novel tu 1 bintang, penerbit tak berani nak terbitkan buku tu. Tu dah. Macam mana boleh bagi 1 bintang? Itulah masalahnya. Ramai kawan-kawan saya kena 1 bintang. Okey. Sekurang-kurangnya 3 bintang tu okey lah. 3 bintang tu okey lah, kira teruk lah. 1 hingga 2 bintang tu kritikal sangat. Macam novel tu tak sepatutnya diterbitkan. Ianya boleh menyebabkan kerugian besar untuk penerbit. Okey, saya tak nak cakap pasal bintang-bintang, tapi saya nak cakap pasal novel ini ramai berpuas hati. Alhamdulillah, syukur nikmat. Okey, secara jujurnya dengan nama Allah ya dan Rasulullah, saya berterima kasih kepada penerbit buku Prima dan juga pembaca-pembaca yang follower saya yang memberi feedback yang luar biasa. Saya pun terkejut. 5 bintang tau. Ada yang baca kata tengah baca separuh, dia baca separuh, tiba-tiba nama dia dipanggil oleh sesuatu. Seram lah. Saya pun tak tahu apa benda. Kemudian cakap dia punya feel tu sampai keseraman tu sampai di luar lah. Bayangkan nak baca novel boleh jadi feel macam tu. Dan bayangkan kalau novel ni diadaptasi menjadi filem, macam mana tu? Okey lah, tentang adaptasi tu saya letak ke tepi lah. Itu atas rezeki lah. Ada pengarah, ada penerbit filem yang ingin mengambil karya saya sebagai adaptasi ke layar. Saya orang kata mendadah tangan. Tak cukup besar tangan ni, saya tadah Stadium Shah Alam ke Stadium Bukit Jalil ke. Saya alu-alukan karya-karya saya
untuk adaptasi ke layar perak ataupun di kaca TV. Kaca TV tu payah sikit lah sebab novel saya ni seram dan kejam. Boleh ke? novel tulisan saya memang kejam, seram. Pernah dikritik oleh pembaca tegar novel-novel Inggeris. Dia mengatakan dia tak sangka ada penulis Malaysia kita yang berkelas antarabangsa. Okey, bukan buku saya. Dia menyebut beberapa novelis dan saya di antaranya. Terima kasihlah, malu saya tau. Terima kasih. Malu saya. Terima kasih kerana mengangkat penulis tempatan sebagai orang kata setanding dengan karya-karya antarabangsa. Terima kasih banyak-banyak. Malu pun ada, tapi macam mana saya cakap dengan jujur. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sampai di sini saja saya nak sampaikan video saya sampai di sini saja. Belilah karya tempatan. Belilah novel saya. Okey. Boleh dapati di Shopee, di Karang Craft Mall. Kalau paling mudah Shopee lah kan. Klik je Shopee, type aja 7 kematian. InsyaAllah ada. Pastikan beli yang original. Jangan cetak rompak. Sebab apa? Sekarang ni ada ura-ura. Orang jadikan karya saya ni, orang kata sebagai e-book. Dia orang bayar untuk sekali bacaan mencecah RM30 tau. Karya novel pun tak banyak, tak mahal sangat. Tak salah saya dalam RM26 je untuk Semenanjung Malaysia. Dan untuk Sabah dan Sarawak RM29. Jadi tak banyak, tak mahal sangat. Saya berharap sangat-sangatlah tak ada siapa yang orang kata cetak rompak dan jadikan sebagai e-book untuk kepentingan dia masing-masing. Sebab ada karya saya yang itulah dicuri. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belilah novel 7 kematian, novel mutakhir saya, yang terbaru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.